diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang meriwayatkan daripada Ahmad bin Mani' gurunya. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayub qala an Humayd bin Hilal qala an Abi Burdah qala, kata Abi Burdah, tabi'in yang menjadi qadi di Kufah, meninggal pada tahun 104 Hijrah. Akhrajat ilaina Aisyah, ibu orang yang beriman, satu hari pernah mengeluarkan kepada kami kisaan mulabbad, kisaan mulabbadan. Kata Abi Burdah, seorang tabi'in daripada Kufah, satu hari ketika kami menziarahi ibu orang yang beriman, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, meninggal pada tahun 57 Hijrah. Sayyidatina Aisyah mengeluarkan kepada para tabi'in yang mengunjunginya kisaan mulabbadan, sejenis pakaian kain yang bertampal-tampal dan berbulu-bulu. Mulabbadan, daripada kalimah mulabbadan ni, berbulu-bulu ni orang kita ambil terjemah jadi baldu, kan, baldu. Baldu ni dari bahasa Arab, mulabbadan, kain bulu-bulu, kain tampal. Satu hari Sayyidatina Aisyah keluarkan satu kain yang bertampai-tampai. Wa izaran ghalizan, dan pula dikeluarkan juga bersama-sama dengan kain bertampai tadi, izaran. Izaran ni kain sarung. Orang Arab mereka pakai kain sarung, kain bawah macam kain pelekat dia. Kain bawah ni, balut badan bawah, bahagian bawah dipanggil izar. Wa izaran ghalizan, kain sarung yang kasar. Kasar kalau pakai rasa tidak senang, tidak selesa. Faqalat, kata Aisyah, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hazaini, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan memakai dua helai pakaian ini. Hadis riwayat Muslim dan Abi Daud dan At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini tuan-tuan, diceritakan Abi Burdah katanya, Aisyah bawa keluar pakaian yang dipakai oleh Nabi ketika sakit. Ketika Nabi dalam keadaan nazak, Nabi pakai kain yang diperbuat daripada mulabbadan, baju atau pakaian atas yang berbulu-bulu, yang bertampai, yang tak selesa. Kalau kita pakai rimah, gatai. Wa izaran ghalizan, dan kain sarung yang kasar, kasar sungguh. Kalau digosok kain tu melecet kulit. Kalau tuan-tuan pernah ingat, ada hadis seorang lelaki yang disebut nama Zulquwairishah, bapa kepada Khawarij, yang pernah ketika Nabi duk bagi harta rampasan perang, dia tarik serban yang terikat pada leher Nabi sehingga berbekas leher Nabi dengan bekas merah, kan? Ada hadis kan kita duk baca. Ustaz-ustaz duk mai cerita pasal Khawarij, mesti bawa hadis ni. Nabi SAW pakai kain sarung yang kasar, yang mana kalaulah ditarik dengan kuat akan terkeluar kulit ataupun akan calar kulit tersebut. Itulah pakaian Nabi ketika dalam keadaan nak nazak, nak mati. Dalam keadaan Nabi SAW sudah menguasai Mekah dan Madinah. Nabi sudah mendapat harta rampasan daripada peperangan Khaybar. Nabi sudah menakluki hampir keseluruhan jazirah Arab. Juzur kepulauan Arab tu dah di bawah kekuasaan Nabi. Namun Nabi SAW wafat dalam keadaan memakai pakaian yang buruk. Tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, dalam hadis ini kata para ulama, bagaimana pengakhiran adalah penting sebagaimana permulaan. Istiqamahnya Nabi SAW dalam kezuhudan, dalam ketegasan baginda,
untuk tidak menjadikan dunia sebagai matlamat atau menjadikan dunia masuk ke dalam dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kata, Ustaz, Nabi kalau hidup lagi, Nabi pun pakai Mercedes. Amboi. Ada orang kata Nabi pun kalau hidup lagi, Nabi pakai jam tangan Rolex. Ada orang kata Nabi kalau hidup lagi, Nabi pakai BMW. Tuan-tuan, Nabi SAW ketika sudah menguasai timur dan barat, Nabi tetap berbaring di atas lantai. Dan kata Anas bin Malik, sahabat Nabi yang wafat pada tahun 93 Hijrah, sesungguhnya Nabi SAW meninggalkan dunia dalam keadaan Nabi tidak pernah makan di atas meja makan. Sesungguhnya Nabi makan di atas sufrah, di atas kain yang dilapik. Maka apa yang kita nak sebut tuan-tuan dalam hadis ini, orang-orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya, selagi mana dia tidak mampu menceraikan dunia, maka dia sebenarnya tidak akan dapat mendekati Allah dan mendekati jalan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, seorang ulama hadis daripada Arab Saudi yang sekarang merengkuk dalam penjara di Arab Saudi. Dia mengarang kitab Sifat Salat Nabi yang dipakai oleh sahabat-sahabat kita dalam gerakan sunnah. Kita duk baca kitab Sifat Salat Nabi, Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi. Pengarang dia berada dalam penjara di Arab Saudi. Ketika mana sebelum dipenjarakan, Al-Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dalam Twitter yang terakhir dia sebut, seseorang tidak akan dapat mendekati Allah dan jalan yang dibawa oleh Rasulullah selagi mana dia belum sanggup bercerai dengan dunia dia. Selagi mana kita belum sanggup bercerai dengan dunia kita, tuan-tuan, kita akan menjadi muzabzib. Tahu muzabzib? Kita akan jadi ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Kita akan menjadikan agama ini sebagai tunggangan. Kita akan tunggang agama. Selagi mana kita belum boleh bercerai dengan dunia. Sebab tu kita lihat pakcik-pakcik, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita, abang-abang kita, bila buat kenduri kahwin, mengaji pilah sunnah macam mana pun, bawalah kitab Sahih Bukhari. Bila buat kenduri kahwin, mesti nak kemah tu kalau boleh. Kalau jalan tu ada 10 lorong nak pasang kemah. Mengaji pilah kitab sunnah kalau nak bagi kahwin anak-anak. Mas kahwin kalau tak 10,000 ke atas tak mungkin. Pasal apa? Anak dia ada degree.